Optional and Digital Learning Solution. Ya, ya. Director of CCE. DIPD. Okay. Right. So, dan juga pada rakan-rakan yang sama uh, dipahamkan daripada Politeknik seluruh Malaysia lah. So, selamat berwebinar kita hari ini, insyaAllah. Dan insyaAllah mudah-mudahan uh, kandungan yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat bagi semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi saya rasa saya tak nak melengah masa lagi, saya sharekan dahulu Doktor. Ya, silakan. Betul. Okey, sebagaimana yang diwar-warkan dan juga yang terpamer dalam program itu tajuk yang diberikan pada saya ini yang kita akan kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan assessment of student performance in the era of digitalized world lah. Tajuk dia agak besar dan pada saya sangat mencabarlah saya sampaikan. Walaupun itu saya cuba untuk sampaikan berdasarkan kepada digital review yang saya buat dan juga berdasarkan pada pengalaman-pengalaman lah. Sebenarnya masa tajuk ini diutarakan kepada saya oleh wakil UTM yang berurusan dengan pihak properti. Saya sedang melangkahkan suatu kertas proposal pilihan lah, FRGS sebenarnya, yang mana tajuk kerangka penilaian kesiapan dalam Tibet lepas era post pandemik. Lebih tepat lagi penasiran dan situasi pendidikan rumah. Itulah sebenarnya itulah kita sedang pendidikan itu, dan bahan-bahan pun saya hadamkan. Jadi tajuk ini datang untuk saya bentangkan. Saya rasa ini peluang besar saya untuk diketengahkan saya buat bacaan pendidikan secara ringkas, secara literature, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman lah. So maknanya pada hari ini saya akan kongsikan lah, saya kongsikan lah dalam mana saya banyak pengalaman tak saya kongsikan apa yang saya tahu, dan sama-sama kita ayati agaknya, dan mungkin juga terkait dengan keadaan yang kita sedang lalui hari ini. Sejak 2-3 tahun ni kita lalui, betul ke aku buat ni? Boleh buat ke macam ni? Tepat ke cara ni? Jadi kita akan kongsikan cara ni lah. So sebelum tu saya rujuk dahulu ni. Lalu ini pemikiran yang sampai kepada kita lah. What is assessment? This very general question to answer. Tapi saya tak mahu. Saya tak mahu tuan nak jawab lah hari ni. Jawab. So saya rasa tuan masing-masing kita semua sedia maklum, dan kita sebagai akademik di institusi pengajian tinggi, di politeknik, community, universiti sebagainya, dan memang inilah kita punya kita punya prioritasi lah. Sebahagian daripada kita punya task and duty kan. Sama ada setiap tahun, every semester, every year, we doing this. And kalau macam saya sendiri, maknanya lebih daripada 5 kali lah. If one is semesters, meaning that one just 2 times this work. Sekarang pun as I mentioned, as with Dr. Najib before we start this one, I asked Dr. Najib, what the lecture in Polytechnic do right now? So, saya kata dah baru selesai masukkan markah, baru selesai menanda. That's it. Itulah kita punya rutin kan. So apa itu assessment ni? Kalau lihat di sini assessment ni, sebenarnya dia ada tiga pemahaman yang kita perlu hadam. Kita perlu fahami tentang assessment ni. Yang pertama kali disebut bahawa assessment is more than grades. Lebih daripada penggradean, mana lebih daripada takat memberi markah ataupun memberikan
apa itu nilai kepada pelajar lah khususnya kan. So maksudnya sih pelasiran ini adalah satu mekanisme ataupun mekanisme yang mana menyediakan data kepada kita sebagai insyaAllah as we has a instructor as a lecturer uh, kepada kita ataupun teachers untuk kita to improve kita punya lah nama baik kita punya teaching, to improve our teaching ataupun our teaching method ataupun the way of we deliver uh, uh, lah. Di mana dan juga dalam masa yang sama juga assessment ini adalah ada untuk guide determine agar akhirnya mereka dapat melibatkan diri dalam pembelajaran mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beralih kanan tu. Kata bahawa assessment is feedback for both instructor. Maknanya pentadbiran dan pembelajaran ini satu maklum malas kepada kedua-dua pihak ni. Dalam titik learning kita sebut tu baik pengajar dan pembelajar. Maknanya siapa yang mengajar, siapa yang belajar. Of course yang mengajar tu kita belajar, kita. Yang belajar tu pelajar kita. Kan? Maknanya pentadbiran ini merupakan satu maklum malas kepada kedua-dua pihak ni. Macam mana dia boleh berbalas? Iaitu dia boleh berbalas kepada kedua guru dan pelajar ni bukan sahaja pada akhir kursus sebab kalau lihat yang kamu tadi assessment is more than grade tu, yang memberi grade tu, yang akhir kursus kita beri grade macam sekarang lah cuba ni dengan masukkan markah hanya pelajar yang paling dapat grade dia grade apa skor dia beri so assessment bukan sahaja pada akhir kursus tetapi di sepanjang kursus dia yang dilalui itu maksud yang patut kita fahami. Assessment is feedback for both instructor and student, dan juga ianya juga sepatutnya seharusnya membantu pelajar kita dalam mereka mendiagnosis macam mana. Maksudnya ialah kalau dia sepanjang pengajian tu daripada kalau universiti contoh kalau UTM lah kita ni 14 minggu 14 minggu mesti pengajian semesta kan. Setiap minggu tu dia akan dia diagnose. Dia ada result dia, ada assessment yang dibuat. Dia beri assessment yang dibuat. Dia dimaklumkan sekat mana capaian dia, dan dengan sertifikat itu dapat membantu untuk diri dia. Pelajaran. So that's mean. Dan maklum balas kami adanya boleh mempengaruhi secara positif pada pelajar. Kerana belajar ni perlu pelajar. Sometimes dia tapi anyway dia menjadi satu dimotivate. Allah maaf. Turun pak semangat, dimotivate. Ada juga dia tu kan. Tapi most assessment ni dia menjadi satu feedback yang boleh mempositifkan pelajar-pelajar. Mula ada sekarang pelajar yang dia agak tahan. Ada kan? Sebab dalam bulan dia honeymoon. Dia awal sampai dia honeymoon. Tapi bila tengah dia apabila dia tahu ataupun dipaklumkan setakat mana dia komen pada ketika itu. Itu yang kedua. Pergi langkah ketiga, sebenarnya juga ada satu perkara yang mendorong pembelajaran pelajar. Assessment plus student learning. Di mana kaedah pelajar yang digunakan kat pelajar kita ni akan memberikan mereka sedikit idea. Apa yang penting untuk mereka pelajari dalam khusus ataupun mata pelajaran ataupun subjek yang diikuti itu. Berikan sedikit idea. Jika kita gunakan kaedah pelajar yang hanya berdasarkan fakta semata dan juga berdasarkan pengetahuan semata, kita mungkin mempromosikan dalam supervision learning, pembelajaran supervision. Jadi mengelakkan perkara ini maka menetapkan ini of course lah di strategi politik itu adalah kan hanya
apa false information dia ada perancangan kan dalam perancangan tu ada matlamat dia kan. So matlamat inilah sebab ngak kemelakan di school ada bagi so ini saya beri gambaran cara umum dulu apakah yang apa ni yang dimaksud assessment tu lah kalau begitu terlalu akademik sangat nanti lost ni anak waktu setengah 20 minit waktu-waktu yang sedap hidup sedap ni kan nak kenyang dan sebagainya kan apa kita seperti yang ringan-ringan okay, next ni tuan-tuan boleh jawab saya beri peluang ni soalan saya what is the purpose of assessment itu ada 3 pilihan jawapan so tuan-tuan saya minta tuan-tuan jawab jangan risau maklumat individu adalah dirahsiakan insyaAllah so tuan-tuan boleh pergi ke laman web www.menti.com kalau guna smartphone pun boleh tablet pun boleh laptop komputer pun boleh pergi ke www.menti.com Menti apa? Menti M-E-N-T-I www.menti.com. Kemudian gunakan kod 5971-9763. Okey, saya cuba sharekan. Apa ni dekat slide ni. Slide tu tulis kan? Boleh tengok ni. Go to www.menti.com and use the code 59719763. Okey, kita tengok apa jawapan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dekat ruangan chat tu kita ada letakkan. Okey. Tuan-tuan boleh isi lah. Jawab. Okey. Ramai okey. Silakan. Yang pertama dijawab to support learning. Saya buat 2 orang ni. Yang kedua to measure achievement. 6 orang. Ramai. Okey, yang ketiga for award. Berapa lagi Okey. Berapa ramai doktor yang ada dekat online sekarang ni? 100 lebih. 1 lebih Okay. Dia baru tak sampai 100% ni. Baru okey, bagus. 12 orang lagi ni. Kita bagi sikit masa lagi. Tak ada lagi jawab for award tak ada last time saya design ni ada macam for award. Ramai juga for award tak ada for award ni maknanya assessment tu kita ada supaya dapat hadiah lah kan universiti dapat hadiah, dapat ranking, universiti naik, poli naik rank dia itulah kan ataupun universiti naik rank dia Assessment ni sangat penting lah di kalangan kita punya pensyarah politeknik sebab kita memang assessment ni memang tajuk yang ni lah ada tajuk yang penting ni tuan-tuan puan-puan boleh mengisi boleh bagi kita punya feedback lah based on yang www.menti.com. Saya bagi masa lagi doktor saya bagi masa lagi 9.5 lagi okey hopefully 80% lah 80% lebih kurang dah 80 orang jawab ni okey lah okey apa kita buat pilihan raya di sini dulu pilihan Johor dapat lagi kita buat pilihan raya di sini dulu pilihan raya dalam ni tapi dalam tajuk assessment what is the purpose of the assessment pertama jawapan dia adalah to support learning atau yang kedua to measure achievement yang ketiga for award 20 orang ni 20% lah lebih kurang dah naik dah tu measure of achievement tu dah naik dah 16 ada yang bukan dijawab for award panjang memang ramai yang jawab measure achievement lah untuk capaian okey 19 lebihkan 20% lah 20%
Kalau ikut kehadiran lah terus dia jawab project achievement lah. Okey lah. Okey. Teruskan. Jangan biar Teruskan. Okey. So, kasih kejelasan apa ramai yang apa majoriti jawab tujuan assessment tak lain tak bukan adalah untuk capaian capaian. Sebahagian kecil lah keduanya yang kecil dia katakan untuk menyokong pembelajaran dan tak ada orang pun beri dia jawab forward mana assessment ni tujuan dah dapatkan apa, dah dapatkan rank ataupun mendapatkan anugerah kan anugerah so tak ada. Okey, baik, kita teruskan. Oh, dah nampak cik dia, saya tunjukkan doktor, saya tunjukkan. Oh, doktor dah nampak saya punya data tu. boleh share semula? Okey, share semula. Nampak tak? Nampak ni? Oh, kita nampak. Kita nampak. Maknanya 22. Oh, To measure achievement. Maknanya untuk nilaikan apa peningkatan untuk nilai apa pencapaian kan. Pencapaian pelajar tu. Memang itulah jawapan paling tepat pun satu Kan, ramai lah. Ramai jawab ni lah. Ramai yang jawab. Memang itu yang realiti je kan. Yang tu realitinya. Okey. Saya teruskan jadi saya balik semula pada tadi tu. So 22 orang dia jawab jadi kan. Okey. Tapi kita lihat ni berdasarkan ada komen ke dalam chat. Oh, to measure achievement okey, ada juga kita dapat dah tulis dia kan. Boleh juga. Ada juga yang jawab di sini dekat chat tu support learning. Tapi yang mungkin tak masuk ke menti tu dia jawab. Okey, boleh. Bagus. Okey. Tak apa, ramai juga jawab ni kan. Okey. Maknanya lebih kurang dekat 30 orang lah jawab measure achievement Okey, kita lihat seterusnya. Apa sebenarnya ada purpose dia? Apa tujuan sebenarnya penafsiran ni? Saya sempat melihat satu paper lah oleh apa ni Timis, Sus Timis EKL paper sebelah tu iaitu bertajuk Rethinking Assessment in the Digital Age lah. 2012 lama dah pembincang pasal ni. Lama dah pasal assessment dalam digital ni ataupun dalam zaman digital ni. Banyak lagi sebahagian yang saya perolehi daripada apa ni education journal ni. Disebut apa? Tim sebut. Dia kata bahawa first bagi assessment ni pastilah ke arah untuk pembelajaran. Maunya pembelajaran. Jadi support learning. Maksudnya apa? Maksudnya ialah dengan melakukan assessment tu, di mana data di assessment tu membantu kita mengenal pasti kelemahan-kelemahan awal para pelajar dan pelajar juga mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang mereka lalui itu dalam setiap pembelajaran tu. Kemudian dengan keupayaan menepasti itu ataupun hasil menepasti kelemahan yang dia tu, dia akan mencari jalan untuk baiki kelemahan bagi pembelajaran yang lepas. Jadi kalau guru je ataupun pengajarnya, kenapa sih kelemahan pelajar aku punca dia lepas tu, ataupun capaian dia masa itu, tinggi ke rendah ke, jadi dengan jawapan data-data itu, kita akan mencari jalan bagaimana nak meningkatkan lagi. Kalau dia bagus, tambahkan lagi bagus. Cemerlang lagi. Tapi kalau lemah, perbaiki dia. Mana untuk menyokong pembelajaran. So daripada data assessment ataupun daripada assessment yang lakukan itu, tujuan dia tak lain tak bukan paling utama sekali adalah kemudian dalam lihat dalam rejim jadilah video yang rakan-rakan disebut dah kan. Saya pun fikir sama dengan tuan. Awal-awalnya. Saya rasa bahawa apa ni tujuan pentafsiran tak lain tak bukan adalah untuk yang bawah tu, iaitu assessment often serve the purpose of reporting summative judgment of the ini yang kedua ni, yang kedua ini kan melakukan penilaian akhir prestasi pelajar tu, iaitu penggradean kan. Dulu tak belajar ni
Apa kita? A, dia tolak B dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, yang kita laksanakan, sama ini yang kita rasa itu dia. Tapi menurut tim kan, menurut tim PTI kata, assessment yang paling utama kali kedua dia adalah yang kedua, Indonesia juga. Juga perkasian yang selalu diberikan. Across the whole education system, assessment is used as a tool to influence policy. Untuk mempengaruhi dasar ini. Berubah dasar-dasar yang ada ni. Ikut tadi apa ni, hasil daripada assessment tu dalam sistem pendidikan kita tu. Itu yang berlaku Indonesia. Dan yang ketiga, encouraging greater competition. Sudah. Kadang-kadang digunakan galakkan berlakunya persaingan antara kursus, antara program, antara institusi. Oh bagus, keluar institusi, keluar pelajar. Oh yang dapat grade, yang dapat 4 flat atau bagaikan 100%. Dia jadi satu macam pertandingan lah. Pertandingan to encouraging greater opportunity, menggalakkan berlakunya persaingan kan dalam realiti. Tapi bukanlah paling salah. Tapi yang sebetulnya yang paling pertama kali tujuan pentaksiran mesti dilihat kepada yang disebut oleh tim, iaitu menyokong kepada menyokong pelajaran. Iaitu belajar siapa? Pembelajaran para pelajar kita. Okay, tuan-tuan. Kemudian dia lihat di sini aspirasi kurikulum. Ini tim juga sebut saya Pak Pakir dalam tulisan dia yang kedua, 2016. Dia sebut bahawa mereka bentuk kurikulum hendaklah memupuk 5 perkara ni. Yang pertama, aktiviti. Cuba kita congak balik. Cuba kita perhatikan balik. Dalam dalam kata kita punya kurikulum kita ataupun dalam polisi atau dasar negara kau ni. Apa kurikulum abad 21? Betul tak? Betul? Kurikulum abad 21 kan? Kita punya kurikulum kita. Betul. Pendidikan 4.0 ataupun Industrial Revolution 4.0. Kurikulum kita memang kita selari dengan industri 4.0 Yes. elemen kita. Kan? Ada tak elemen kreativiti? Ada kan? Elemen kreativiti. Tim sebut ni 2016 dulu. Dia kata memupuk kreativiti. Yang pertama, dia tak. Yang kedua, dia kata problem solving. Penyelesaian masalah. Juga ada dalam kita punya apa? Dalam kita hala 7. Hala 7 pendidikan negara kan? Dalam dasar ada disebut perkara ni. Ini yang kita nak jadikan berlaku kepada generasi kita yang akan datang ni kan. Kemudian adaptability, kebolehsuaian juga ada. Kalau kita perhatikan resilient, berdaya tahan. Datanglah macam mana keadaan pun dia masih lagi boleh bertahan. Datanglah pandemik kan, MCO, tak boleh ke pejabat, tak boleh ke sekolah. Kita juga boleh bertahan untuk itu. Negara kita antara yang dilakukan dalam ILO yang bertahan masa berlakunya MCO yang pertama berlakunya pandemik tu, boleh bertahan, pendidikan kita berjalan. Tetap berjalan. Sama ada mereka sekolah rendah, cuma dia tak berjalan di sekolah lah budak ni kan. Dia kat rumah, belajar kat rumah. Bisa jalan. Setengah negara tu tutup terus. Di segi proses pentaksiran penilaian terus. Persila tutup. Kenapa tak upaya nak melaksanakan kan? Kita bertahan, ada daya tahan. Dan yang lima kata tim kata adalah resourceless ataupun so, kalau lihat di pada ni, kompetisi yang disebut tadi 5 kompetisi adalah sangat penting bagi kita untuk melahirkan masyarakat masa depan yang berjaya. Ikut acuan kita lah. Tetapi kita lihat, tetapi realiti pentaksiran tak begitu. Tak kaya tu. Tidak pada hari ni, ataupun masa lalu lah, hari ni tak kira. Pentaksiran, ini gambar dia. Apa yang boleh disebut dengan gambar ni tuan? Apa tuan-tuan boleh terjemahkan dengan gambar ni? Realiti pentaksiran kita. Realiti pentaksiran yang berlaku. Bukan kita, tapi di seluruh dunia sebenarnya. Apa kira? Seluruh dunia. Apa realiti pentaksiran dia sebenarnya? Adakah dengan cara ini, dia dapat memupuk kreativiti? Kita percaya dengan cara ini? Semasa cara ini? Mungkin tuan-tuan boleh tulis di chat tu. Apa kisah Nur Laila? Terima kasih Nur Laila.
Perpeksaan dia kata. Perpeksaan. Relatif kasihan kita berdasarkan adalah perpeksaan. Lebih berfakta. Syafati kata as a volunteer dalam kalangan pelajar. Betul. As a volunteer. Soalannya adakah dengan as a volunteer perpeksaan ini dia dapat pupuk 5 perkara ni? Kreativiti. Itu kita kena, saya tak menuntut orang jawab di sini lah. Kita tanya diri kita dulu. Kita tanya diri kita masing-masing. Adakah dengan ini dia kreativiti? Adakah dia memupuk kepada problem solving? Dan adakah cara dia boleh adaptability? Dan adakah ni dia resilient? Adakah dengan cara ini dia boleh memupuk resourcefulness? Tapi ini realiti dia, tuan-tuan. Di mana kita lihat kesiran maupun pembelajaran pelajar sering akan kurang nyasi dan terlalu fokus kepada prosedur, terutama dalam situasi pelayan yang saya sebut pertanyaan ini secara tersirat, tapi jawapannya tuan-tuan dah boleh dah. Jawapan dia. Saya cakap soft, paling lembut lah. Pertanyaan ini kurang nyasi dan terlalu prosedur. Tapi jawapan yang sebenar, jawapan yang saya jelas tu, yang tuan-tuan sebut tadi tu. Okay, ini dari tidak. Bukan nak cari salah siapa, tak ada. Tapi kita nak mempelajari sesuatu kat sini. Supaya kita jelas faham apa yang sebenarnya pentaksiran itu dalam konteks kita sekarang. Sebab kita akan sebut nanti di dalam dunia dunia yang berasaskan ataupun dunia berbentuk dunia yang didigitalkan. Susah nak sebut tu. Digitalized world. Okay. Jadi kita lihat, adakah pentaksiran ini merupakan fundamental part dalam proses pelajaran? Is the assessment the fundamental part in the learning process? So, kalau kita perhatikan ni, kita juga ramai yang akhirnya dah pelajari tentang ni, ada yang dalam bidang education pedagoginya juga faham dalam ni iaitu learning tu di tengah ni. Di tengah. Di mana assessment ni dia menjadi pentaksiran assessment of learning, iaitu to demonstrate achievement. Macam sebut lagi lah, yang kita jawab itu tujuan dari itu lah. Itu apa tu? Untuk demonstrate achievement dia, menunjukkan pencapaian dia kan. Assessment of learning, pentaksiran sebagai suatu pelajaran, learning of assessment. Yang itu berlaku semasa kita buat summative assessment tu. Kat mana summative assessment ni? Kat peperiksaan akhir lah. Dan kita buat peperiksaan ujian sebagainya. Itu merupakan summative. Akhirnya kan grade pelajar ataupun menunjukkan pencapaian dia kan. Kemudian juga kasih kita tengok assessment for learning. Tadi adalah tujuan yang pertama itu support learning kan. Assessment for learning. Assessment adalah pelajaran ni adalah untuk pembelajaran. Tujuan dia untuk pembelajaran. Pembelajaran siapa? Pembelajaran pengajar tu atau pelajar. Belajar sesuatu daripada assessment dia buat tu. Iaitu assessment ini adalah untuk memberikan maklum balas ke atas pengajaran dan pembelajaran. In other words, memberikan maklum balas kepada pengajar dan juga para pelajar. Kat mana pencapaian dia? Apa kelemahan dia? Apa kekuatan dia? Kat mana dia boleh perbaiki kelemahan dan juga ataupun boleh improve lagi jika dia awal tu dah memang bagus dah, dia lebih baik lagi seterusnya kan. Itu assessment. Dan yang ketiga ni jangan dengar assessment as learning. Pelajaran itu sebagai pentaksiran itu ataupun lain sebagai pembelajaran, iaitu to self-regulated and critically evaluate. Untuk kita menilai ke diri, untuk lihat diri, kepada diri. Dalam kita lain apa? Muhasabah lah, muhasabah. Bahasa kita ni refleksi lah, refleksi. So kedua-dua ni tadi, yang assessment for learning dan assessment as learning, ini berlaku dekat motive assessment ataupun motive evaluation. Dia berlaku kat situ. So dalam kata lain, kalau nak jawab dari soalan atas, adakah pentaksiran bukan pada tempat dalam proses jawapannya pentaksiran ini sebenarnya di tengah-tengah proses. Aku masuk di tengah-tengah proses belajar
bukan kita lukis pembelajaran tak berhasil tengah tak maksudnya dalam satu sesi pembelajaran tu pentaksiran ini boleh berlaku di tengah-tengah tu. Tengah mengajar dalam proses pelajaran tu, dalam proses pelajaran tu di tengah ada buat pentaksiran, buat penilaian. Bukan tunggu akhir semester, tak. Contohnya kita ada 4 minggu dalam pengajian tu pelajar tu 4 minggu. Minggu pertama dah mula belajar konsep yang paling mudah konsep yang paling mudah dan pada minggu tu juga dah ada konsep pentaksiran. Mana pelajar tu dah dinilai lah ditaksir. Dan diberi wala-wala apa pencapaian dia tu. Pada minggu kedua pun begitu juga. Itu seterusnya sampailah habis tu. Dia ada proses dia. Apa bentuk pelajaran? Taruhlah yang kita lihat macam mana bentuk pelajaran tu. Okey, itu yang pertama. Itu. Atau juga ada juga pentaksiran ni terletak di tengah-tengah pengalaman pembelajaran. Maksudnya macam mana? Tadi kita ada kontrak khusus kan? Khusus. Tuan dah tengok kursus tu pelajar di dalam satu semester dia ada mengikuti beberapa kursus. Let's say kata dia register 6 courses in one semester kan. Dan that semester pula dia ada 6 another kan. So daripada yang pertama ke versi kedua tu itu bukan pengalaman pelajaran dia. Dia berada tu. So itu berletak kasihan berletak di tengah-tengah itu. So in other words kita boleh jawab untuk soalan ini. Yes, pentaksiran adalah merupakan satu part yang paling fundamental dalam proses pelajaran. Okey, baik. Masih saya tinggal sikit lagi. Banyak lagi ya. Doktor, lagi saya. Halo Okey, lihat pula pentaksiran dan pendidikan tinggi. Okey. Ini dalam satu artikel yang ditulis oleh Sally Brown, 11. Dia menyatakan bahawa kebijakan universiti, saya sebut community pun dia tinggi kan so dia dapat kita kalau ada sangat dekat dia selalu kan kita kasihkan UFT ada masuk pada kita Brown Sally Brown kata kebanyakan UFT menggunakan 3 kaedah perasaan dominan iaitu AC dan Al-Quran betul tak? Kan ada kursus tu balik-balik assignment bagi pelajar buat AC ataupun Al-Quran betul tak? Kan tak, misalnya kau salah, tak salah. Tak, no. Ini yang unity lah, unity AC dan apa. Yang kedua, ujian aneka pilihan, atau pemeriksaan aneka pilihan. Banyak tengok A, B, C, D, E, sebagainya sama ada dalam bentuk ujian, ada dalam bentuk apa, bentuk pemeriksaan kan. Dan yang ketiga, pemeriksaan bertulis sendiri lah. Bertulis ni maksudnya artinya aneka pilihan, ada yang isi kosong, essays, subjektif. Kalau dalam teknikal apa, lukisan, dan Quran kan, itu pun satu juga kan. Dan kita lihat bahawa ketiga-tiga dia ni, kaedah atas ni, dia ada kelebihan dia sendiri. Ada kelebihan yang masing-masing. Tapi itu realiti yang kita lihat kan, kita laksanakan. Okey. Dan selain itu apa lagi? Dalam tiga-tiga, apa lagi betul-betul pentaksiran kita buat? Selain pada tiga ni. Kalau tuan-tuan boleh jawab. Dalam chat boleh? Boleh dalam chat, silakan. Seperti makluman doktor kita macam di politeknik kita ada macam kita punya praktikal kita macam praktikal jadi kita ada sheet orang lah form tu kita akan nilai apa jadi berjaya buat sekian-sekian dia adalah orang tu praktikal utamanya di college community kita ada rakan-rakan di college community ni kita ada macam kata dia macam orang vocational sikit lah dia more on penilaian tu dia tak ada dia ujian essay ujian dan peperiksaan tulis tidak ada. Tapi dia juga ada elemen on practical. Dia memang dia kan anda diminta untuk menyiapkan sekian-sekian. Dia buatlah. Jadi kita lihat checklist. Checklist ada checklist dia. Checklist tu dia dah buat checklist dia. Walaupun dia maknanya kalau dia berjaya ikut proses 2-3 proses tu dia lulus lah. Maknanya proses tu walaupun mungkin ending dia finishing dia tak bagus. Tapi di still proses tu 4 tu lalu dia buat A, B, C, D kan. Jadi itu mungkin ada lah utamanya di college community yang banyak dia punya assessment dia more on practical lah di college community. Ketika tu dia kata Nur Syaza ni kata pemeriksaan akhir practical kan? Practical lah. Jadi ada tapi untuk yang sumatif kebanyakan memang kita still on pemeriksaan bertulis je lah. Pemeriksaan tulis sangat ni. Sama lah di YouTube pun ada juga dia dengan pemeriksaan tulis lah. Okay. So kalau lihat saya itu pun ada juga
Macam ni. Itu oral presentation ada kan? Ada tak? Apa ni persembahan, pelajar buat pembentangan lah, pembentangan. Persembahan, ada kita punya presentation. Presentation lah. Presentation dah. Ada kan? Presentation. Uh, okay, so itu banyak gabungan kita ada sikit ni. Penulisan essay, ada pola-pola teknikal. Habis berlak tu buat apa ni ujian dan lab tu bagikan laporan teknikal je kan. Ada mungkin bola-bola yang structured form ataupun format-format tertentu diberikan kan. Dia beri check semak kan. Tu yang tiga aktiviti problem solving problem solving activities kita ada kan di tinggian. Kerja kumpulan banyak lagi lah kan macam-macam lah ini pun adalah kita lihat semua cara-cara yang tadi adalah cara di mana kita tak saja agar mereka mendapat tangan kan dalam perjalanan lah. Bukan cakap bagi grade je tapi dia cemerlang dalam perkara yang sebenarnya dia menguasai ilmu dia tu dia menguasai ilmu dan mahir skill yang minimal yang dikendaki kan at least okey jadi saya akan sebut tentang tentang pentafsiran so sebenarnya division lah kita ni dah saya faham pasti semua dah sedia tentang assessment juga tapi saya buat lebih pada division lah supaya kita pandang balik konteks tajuk hari ni lah mengenai student performance tau prestasi pelajar tau prestasi pelajar bukan pencapaian pelajar tapi prestasi dia macam mana assess prestasi dia kan itu tapi kami tidak ada pentafsiran ataupun pemahaman kita digital world lah apa tu digital world kan untuk sebut-sebut tajuk digital world hebat sangat tajuk besar sangat tajuk tu saya jadi kecil pun lah digital world nak bincang kali kan digital world kan so apa tu digital world topik assessment on digital ni kan topik ni itu betul kita dah besar kan ni apa ni nak faham macam mana digital world ni okay kita nak digital world hari semalam kalau saya tak silap malam penceramah pertama kalau masih ingat lagi Prof. Ramli tak guna tadi Prof. Ramli ni yang bertajuk mengenai transforming feedback teaching and learning with digital technologies dia sebut dia awal-awal dia lepas dia dah cerita kat mana celah mana datang teknologi digital ni kan apa tu teknologi digital tu kita ada konsep-konsep tu saya tak nak berulang saya ingat tuan-tuan dah sedia maklum perkara yang sama juga semuanya apa yang saya boleh sebut ini bahawa frasa ataupun perkataan tentang digital world ni biasanya digunakan bila kita nak mentakrifkan memberi makna kepada digital literacy ataupun digital literacy bila kita nak beri makna tu ada yang sebut digital ni adalah the ability the ability and use of digital tool in order to communicate on the internet, digital device, smart device, apa lagi? And ada teknologi lah banyak teknologi kan. So itu disebutkan digital world lah. Bukan maknanya bila digital world ni macam satu dunia baru. Tak, kita tak sama. Kita sama. Tak pula macam dulu juga dekat ada gunung-gunung ada awan di atasnya kan. Ada air lautan sepanjang masih semua ni bukan dunia baru kita ada dulu kita ada waktu je. Yang kat sini dengan dunia tadi dia jaga kan. Yang ini digital world ni adalah pemaknaan yang diberi. Pemaknaan dan pentafsiran yang diberi dalam keadaan perkembangan semasa kan ataupun juga disebut bahawa adalah the articulation of the use of technology in the modern day society. Gambaran mengenai bagaimana teknologi telah mendominasi kehidupan manusia tadi ataupun masyarakat dalam ataupun hari di zaman moden ni. Teknologi dominasi, betul tak betul? Betul, kita dah pada hari ni. Ke mana saja kita pergi kan? Teknologi tu menguasai ataupun mendominasi hidup kita. Ambil contoh pendek yang macam apa? Smartphone kan smartphone. Cubalah tuan-tuan tinggal smartphone sehari kat rumah. Apa jadi tuan ni pasal pergi kerja tu?
Doktor, kalau doktor tertinggal handphone kat rumah, smartphone kat rumah, apa je pada doktor bila sampai ke office? Wah, pening kita. Susah kita. Sekarang ni kita zaman kita satu hari kalau handphone rosak pun susah. Beribu maklumat yang terlepas. Jadi memang Betul. apa kita punya maklumat handphone ni memang kita memang sekarang ni sama lah. Dulu kita boleh tenang kan. Dulu Ah, handphone lama tu orang hantar mesej pun sebab bayar. Kan biasa ya, biasa orang hantar tu penting-penting je. betul-betul. Sekarang ni banyak. Yes, kita jadi tak keruan. Umpama macam kekasih tertinggal, kekasih dicuri orang. Allah risau dia. Kat mana tak ni kan? Kita istilah kata orang Johor apa? Menggelabah lah menggelabah kita punya. Apa? Sebab itu dia, sebenarnya dia bahawa teknologi ni telah menguasai kehidupan apa ni manusia ataupun masyarakat dan dunia muda sekali. Uh, Begitulah. Sekali kita perlu teknologi. Balik rumah tu nak bersantai pun dengan teknologi kan. Kalau dulu dengan televisionnya sekarang ni dengan laptop, komputer, tablet, smart device, semua everything lah. Semuanya dengan teknologi kan. Tak punya kerja pun dengan teknologi kereta tu sendiri kan. Uh, Saya pergi sekolah zaman saya lah ini generasi 50-an generasi lahir 70-an so merasai zaman tu lah pergi sekolah naik jalan kaki kan lepas tu upgrade sikit ada basikal so teknologi lah tu kan sekarang ni teknologi lebih berkembang lagi kan so hidup kita ni penuh penuh didominasi dengan itulah yang disebut sebagai digital world kan uh, adalah dia human world sebenarnya. Dia human world di mana kewujudan ataupun apa tu sesuatu tu dipacu, dipandu dan ditransform oleh teknologi ini. Kemudian didigitalkan oleh IC terutamanya. Itu contohnya. Apa contoh yang dekat yang ni? Sekarang ni dekat yang sangat dekat dengan kita makin hari kita dengar dengan apa? Tu cloud computing. Salah satunya. Lepas tu digital divide. Ada orang celik apa teknologi, ada yang teknologi kan kalau dulu sebelum ni beberapa tahun yang dahulu kalau pergi masjid nak solat kan bawa handphone orang panas macam dia. Pergi solat bawa handphone kan bawa mobile phone kan. Kami kalau pergi solat tak bawa handphone orang panas macam pula. Jadi tak bawa handphone ke? Masih lagi tulis kan. Kami kan masuk masjid kan masjid dan solat kan tulis. Tak jumpa lah kena tulis dalam tu daftar masuk ke masjid kan. Sejak pandemik lah, sejak MCO kan. Bila tak bawa handphone orang macam dia. Tak bawa sejadah orang tengok semacam jenis macam kan. Sekarang. Dulu sebelum pandemik ni kan. Siapa yang pergi ke masjid untuk solat bawa handphone, orang panggil semacam dia. Dia ni nak solat ke nak main telefon kan. Kan dah terbalik. Dunia dah flip lah. So kita boleh pastikan tu. Itu salah satu apa digital world kemudian juga boleh sebut sebagai zaman informasi. Kalau kita ingat dulu negara kita awal-awal dulu yang kerajaan menegakkan dasar kerajaan ke arah apa masyarakat berinformasi sejak bila? Zaman dulu lama dulu dah berpuluh tahun kan. Kalau kita ingat sejak diperlakan MSC kan Malaysia Super Corridor dah berpuluh tahun dah. Dah berpuluh tahun dah. Rasa-rasanya sebelum zaman tuan-tuan lahir kot saya dah ada dah. Saya dah lahir kot sebahagian kita mungkin sebahagian daripada tuan-tuan lah baru lahir lagi zaman tu. Diperlakan Malaysia Super Corridor tapi orang lain dapat manfaat lah kan. Tapi kita dah manfaat lah kita dah mula nak accelerate balik. Itu information age tu masa tu. Zaman maklumat. Itu dah dikira sebagai digital world lah. Sekarang ni mobile wipes. Gunakan mobile. Dulu kan web mesti ada kemudian apa ni? Sistem komunikasi dan ICT. Virtual world. Dan hari ni kita sebut tentang 21st century skill kan itu tak sebahagian yang kita namakan digital world tu macam-macam ambil gambar lah
Kalau saya sebut tadi sebagai satu apa ni, penggunaan apps untuk apa bersosialisasi. Sosial apa? Sosial apa? Sosial media kan? Tu tengah tu YouTube-nya kan, nak berhiburan, okay, kan, nak berkongsi, bersosial dengan rakan kan, gunakan ada tu, adanya apa ni Twitter lah kan, macam-macam. Twitter. Facebook kita pamerkan, sharekan, tengok hari ni kenapa hari ni pergi mana kan, Facebook kan, macam-macam ni lah, Kemudian gambar yang ke kiri tu, itu dia kawan tu. Dah tak ada payah dekat butang kan ni. Siapa yang pakai handphone yang ada butang tu, yang ni, tengok, mulai semacam ni. Tak ada butang lagi. Tak ada pakai dah sekarang ni. Kenapa pakai? Tu pakai haptic, touch kan, touch screen kan. Kan, nak jawab telefon. Tap je kan. Dulu tekan butang, butang angkat telefon. Nak matikan butang yang warna merah tu untuk apa telefon. Kalau tak pakai dah. Pakai apa, seret je jadi je. Touch screen kan, haptic tu lah caranya. Yang belah kiri tu. Nampak? Akan datang nanti mungkin lebih tu kan. Lebih daripada tu. Pergi mana-mana kan. Tengok papan maklumat kan. Desat jalan. Macam mana nak pergi jalan ni? Tekan nak ke sini je. Tekan tick je. Haptic je. Kan. Ataupun touching je. Touching screen je. Dah boleh dah. Kemudian yang tapak ke kanan. Itu di mana makin lama device makin kecil. Tapi dalam device kecil tu, kat situ lah maklumatnya banyak kan. Tinggal kan kita ni yang menjadi masyarakat moden hari ni kan. Berasa korang yakin tentang keupayaan hard disk yang kat sini. Sini memori besar tau. Ini tak tahu berapa tetra, berapa giga, tak tahu lah berapa kan. Yang kat atas ni kan. Tapi kita tetap berada pada device tu kan. Apa-apa masuk kat device tu. Cari kat device tu. Kat mana aku pilih ilmu kita dalam tu. Maklumat cik dalam tu. Padahal ini yang paling besar kali memori dia kan. Kalau dekat device tu kali dia berapa kan, 100 1000 tetra dah sampai 1000 tetra kali ni. Memori hard disk ataupun super SSD tu. Betul. Ya, kita memang tak tinggi sekarang ni. SSD tu berapa tera sekarang ni, kan? Kan, berapa tera kan? Tera. Saya pun tak pasti je. Memang Tapi dia tera akan sekarang ni tera lah. penghujung tahun ni dia akan sampai kepada 1000 tera. Punya banyak yang kan. Tapi sebenarnya kat sininya ke tera, tak apa-apa kita tu. Ini je kat main tadi lebih tinggi betul. Cuma kita kurang rasa yakin lah, kurang berkeyakinan lah. Kan? Okey, tak apa. Itu dah dibawa lagi lah. Digital world, kan? Kita lihat potensi dia. Apa potensi dunia teknologi ni tadi? Ataupun digital world ni? Dunia yang dikirakan. Apa potensi dia? So gambar sebelah tu nampak macam-macam. Email lah, music lah, chit chat lah kita boleh. Kongsi gambar lah, location. Kasih nak pesan kat mana. So aku program khusus tengah buat webinar. Kan? Kan? Doktor, ada lagi 5-6 minit doktor untuk kita ni, untuk sesi sebelum kita pergi ke sesi. Okey, baik. Saya juga. Okey. Yang pertama potensi dia tidak sebelum saya studio contoh macam mana dunia digital ni boleh dimanfaatkan dalam aspek assessment dan telah dibuat Okay, tengok yang pertama, peningkatan penyertaan. Apa maksud dia? Bertambah orang participate dalam online environment kan. Kita hari ni kan, buka satu grup ni, ramai orang bersedia. Buka grup WhatsApp, ramai orang boleh communicate. To certain. Dalam Facebook juga, kita kata gambar atau perkataan banyak, ramai orang boleh komen kan. So penyertaan, ramai berani untuk menyertai. Buka di webinar, boleh webpack, ramai boleh ikuti. Cuba buat face to face. Kalau minta 3 orang datang, macam-macam kan, kita dah separuh ataupun 1/3. Silakan Okey. Kemudian rangkaian sosial. Ini potensi kita sekarang ni. Social networking, mana berbisnes atau bersosial sebagainya. Ini dibawa oleh digital world ni. Dan yang kedua, menawarkan peluang-peluang untuk kita berkomunikasi. Yang jauh didekatkan. Yang dekat lagi dekat kan.
Satu rumah je, WhatsApp. Dalam satu bilik WhatsApp kan. Kan. Yang pembelajaran berdasarkan pengalaman, experiential learning. Ini yang KPT sekarang dah arahkan dah. Experiential learning ni masuk dalam syllabus. Tuan-tuan pasal tak? Pasal tak? Apa ni? Masuk experiential learning dalam syllabus. Yang kena masuk dah. Embed. Tahun lepas dia apa? Dia terangkan sebagai satu subjek khusus kan. Excel tu. Kan tak? Di-embedkan pula minta. Yang ketiga dan pentaksiran dan ayat potensi visual. So, bagaimana di consider? Lihat. Sebenarnya penggunaan digital teknologi dalam pendidikan ya agak perlahan sebelum sangat perlahan. Kalau nak sebutkan bahawa digital world assessment world dah beberapa dekad yang lalu tahun 1990 dah ada dah. Dah ada lah benda ni disebut, diulang-ulang, dikongsikan, tapi agak lambat sebenarnya. Agak lambat dia punya di segi pelaksanaan dia. Dalam international level of national event and system, harnessing technology to LL and incorporate framework. Apa dia dapat? Apa dia dapat pandemik ni memanglah kita tak nak kan, tapi dalam masa yang sama dia bawa sesuatu benda yang positif. Apa dia? Dia kata the COVID-19 pandemic has accelerated many change already underway in training system berkaitan dengan bidang kita terlibat tadi ni, and labor markets such as digitalization. Seperti pendidikan. Ini baru dilihat ada kelebihan, ada. Okay, tengok yang lainnya. Ini laporan the World Bank dan in the time of package talk of the initial report in technical education ni apa dia sebut? Apabila aku ni discard dalam Tibet. Namun demikian kita certified as a OSS ada negara yang kata seperti biasa, ada yang tahu dia postpone, ada negara yang postpone kan, ada negara yang cancel terus. So, kita kat mana? Kita ni, yes, as usual. Laporan ni juga Malaysia as usual, jalan juga. Okay, next. Apa Tibet institutional response to COVID-19? Tengok. Apa dia respon? So, laporan ni juga power. Kebanyakan institusi terhad tadi tak menyediakan dan melihat kita kebanyakan. Namun demikian ada juga yang kata masih jalan, dijalankan apprenticeship. Langkah mereka diteruskan. Di mana pelayan secara persorangan di negara-negara yang boleh face to face dengan SOP yang ketat dan menghadkan bilangan pelajar. Kita dah laksanakan tahun ni, tahun lepas. Ini kemudian platform online dilaksanakan. Laksanakan aspek praktikal latihan kemahiran. Ada negara buat. Di mana online mock dan Moodle, tutorial video, persidangan video macam Kang ni, simulator secara langsung dan sebagainya. Khususnya untuk subjek aplikasi komputer dan lukisan teknikal. Ada buat assessment macam ni. Offline, saluran khas television pun ada juga negara yang buat itu. Apa ni, tambahan dengan simulator digital, perkara yang sama juga. Kemahiran pendidikan berdasarkan portfolio kita lepas yang disusun oleh pelajar diserahkan dalam pilihan. Pun ada yang dibuat, dilaporkan. Remote assessment melalui video, gambar, portfolio, simulasi dan tingkatkan dengan pekerjaan profesional pun ada juga. So kalau kita lihat di semua ni, lepas berlaku pandemik, maka penggunaan teknologi digital saya sebut kat sini tadi dilihat sangat pantas. Sejak 2020, kita lihat sangat pantas. Khususnya saya lihat dalam konteks negara kita lah. So kalau kita lihat sejarah dia, sejak 1996 ni, 1990-an ni, penggunaan digital dalam assessment ni dah ada tuan-tuan. Dia dah masuk, sekarang ni tak masuk generasi keempat. Generasi pertama adalah automated annotation and on scoring of religious test. Maknanya kita pentadbikan markah pelajar daripada ujian yang secara konvensional rekodkan dalam komputer, masukkan ke komputer untuk pelaporan sebagainya. Kemudian dia ada adaptive testing, juga multiple choice question,
So, kita dah set jawapan. So, on the spot. Bakar dia keluar. Skor dia keluar. Tak perlu kita duduk sebab kita dah set awal. Cuma sampai ke hari ni, masuk ke dinasti keempat. Apa dinasti keempat? Akan datang ni. Apa tu? Personalized feedback and tutoring. Malam bala dan tutoring secara individu lah, secara personal. Ikut kelajuan seseorang. Sebab kita tanya bahawa ucap satu individu punya kepandaian dia berbeza yang lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Siapa yang cepat boleh personal terus feedback. Boleh terus pergi diuji. Ini dia. Dia panggil learning zero collaborative learning. Virtual world, virtual laboratory simulation. Inilah ini so sudah buat computer based assessment testing, computer assessment, online assessment, e-assessment. Kita dengar baru-baru ni kan, tukar kau ni dia panggil sebagai TEA, Technology Enhanced Assessment. Dan inilah disebut TEA ni adalah bermaksud penggunaan mana-mana teknologi untuk kita meningkatkan keberhasilan pilihan pendidikan formal ataupun discrete. Next, saya tunjukkan contoh. Beberapa contoh lain. Boleh, Doktor? Sekali. Kalau kita pasang video tu. Okay. Info saya nak pakai kali ni. Virtual world pun ada. Simulasi pun boleh digunakan dalam TVET ni ataupun dalam pembelajaran presiden pelajar. Kali ni tengok crowdsourcing, media sosial, blog, wikis pun sebenarnya boleh jadikan sebagai satu instrumen untuk pentaksiran atau satu mode of assessment yang baru. Kemudian tengok kaedah pelaksanaan lain lah. Ini persediaan assessment satu lagi. Atas dulu dah sebut tadi. Yang ni boleh buat menggunakan pelanggan benda alih. Ni flip assessment. Pun sebahagian daripada kaedah persediaan zaman di mana pentaksiran dibuat semasa dalam aspek yang teknikal yang teknikal dan yang vocational ni dia buat pentaksiran semasa pelajar tu boleh face to face. Semasa kelas yang macam sebut tadi kan, doktor sebut awal jenjang kan. Yang you buat kata dekat politeknik, pelajar nanti berapa minggu tu sebulan dia dekat bengkel kan. Dia buat amali kan. Lepas tu the rest tu dia online kan. Ini maksudnya assessment lah. Di mana ada satu waktu tu dia akan belajar secara online. Bahan online diberikan oleh perusahaan itu. Apabila part untuk dia amali tu, dia access amali tu, dia ke bengkel-bengkel. Ke makmal. Dia lakukan tu, secara face-to-face. Tapi dalam bentuk sekarang ni, dalam keadaan pandemik ni, yang terkawal lah dan ketat lah. Tapi dia boleh lakukan tu. Flip. Okay, dan saya nak kongsikan yang lain ni, nanti mungkin boleh lihat ni. Ini potensi lain kita boleh lihat ni macam mana dia nak gambarkan bahawa keadaan sekarang ni pelajar-pelajar kita ni anak-anak kita yang muda-muda ni dia dah budaya pengantaran digital ni adalah dekat dengan dia. Mereka lebih kepada arah tu. So oleh itu fikirkan bagaimanakah pentaksiran baharu yang boleh kita wujudkan untuk memenuhi yang dan ini contoh ada Doktor Juli. Ada kita setkan kami pada presenter di kami ni. Okey, saya ada Okey. Okey doktor, kebanyakan kita punya sambil-sambil sebelum kita buka video ni ramai yang bertanya berkaitan dengan praktikal ni. Berkaitan dengan kita subjek tu subjek praktikal tapi kita nilai tu pun dekat online. Macam mana tu dapat doktor? Okey, bagus soalan tu. Boleh, saya dah bagikan boleh. Okay. Bagus, soalan yang bagus sekali. Subjek praktikal macam mana nak nilai secara online ni, kan? Itulah, itulah cabaran sebelah kita. Okay, kita main dulu. Okay, contoh. Kita play dulu. Okay, dan yang ketiga tunjukkan bagaimana ni.
Dia belajar tentang alat-alat. Kemudian, ini mungkin ada kaitan juga dengan soalan yang kita jadi tu. Mungkin ada kaitan juga. Soalan tadi. Uh, Tapi ada juga ni, bagaimana di media sosial dia. Semua tahu kan, TikTok kan, TikTok kan. Ya, TikTok. Memang jadi satu media yang sangat popular kebelakangan ni lah. Apa-apa je masuk TikTok nak lakukan apa dalam untuk pun TikTok kan sebenarnya. Memang itu tumpuan dia kan ni, media sosial ni. Dan kita perhatikan bahawa anak-anak kita ataupun pegawai kita yang muda-muda ni, orang cepat sangat belajar pendidikan. Dan mereka lebih suka. Ini salah satu elemen immersive learning tau. Pembelajaran yang menarik tu kan. Why not kita ambil peluang macam ni yang ditawarkan oleh teknologi tu, kita ubah dia, sesuaikan dia dengan kita punya kaedah assessment kan. Kita tak boleh dah bersemuka kan dah kadang-kadang lah kadang-kadang dia boleh saya betul di Twitter tak bolehkah itu menjadi sebagai daripada wilayah contoh macam tadi itu salah satu cara di TM lah dia buatnya tu kan. Itu kebetulan dari segi aspek kolaborasi dia sebab salah satu elemen yang dibawa bersama oleh digital world ni kolaborasi. Kita pastikan dalam keadaan sebenar kan kita boleh kolaborasi secara berluas rakan di Malaysia boleh kolaborasi di England dan sebagainya kan kenapa kita tidak praktikan tu dalam apa penilaian assessment boleh juga dalam yang itu balik pada soalan yang tadi juga selain daripada kaedah tadi menggunakan teknologi atau apps atau tool-tool yang yang menarik sangat minat kita sesuaikan dengan kebutuhan dinasti ni kan. Juga boleh digunakan cara portfolio, e-portfolio, iaitu kita boleh merakam e-portfolio ni adalah satu simpulan daripada pencapaian pelajar ni kan. Juga boleh jadikan sebagai satu bahan esensial kan. Mungkin betul pada dengan FLC kan, benar tak FLC kan? Kita punya macam Apple C untuk dapatkan tu kan, persejilan kan. Yes, dapat persejilan ataupun berdasarkan pengalaman kerja. Betul. Dia buat collection of dia punya bukti-bukti, evidence pengalaman kerja dia, pengalaman pembelajaran dia dahulu yang mungkin boleh disesuaikan. Mana dia tak perlu ulang lagi bro. Dia sesuaikan, kemudian dia apply, mohon kita untuk kita berikan pengecualian kredit. Khususnya bagi maker-maker yang tidak dalam line tu sebelum ni. Bukan daripada tu. Dia ada pengalaman bekerja 10 tahun dan sebagainya kan. So, itu juga Apple juga boleh diberikan salah satu teknik kan. Selain daripada itu dokumen seperti dokumen Apple untuk kita maksudnya yang doktor masukkan tu adalah kita based on dokumen tu kita boleh menilai kemampuan dia dalam melaksanakan suatu. Kita ada satu soalan dari doktor sambil tu kan. Apakah kaedah pentafsiran yang boleh disesuaikan dengan latihan secara praktikal? Contohnya hari ini kita nak mengukur seorang pelajar tu dalam contoh dia sebagai contoh untuk dia nak dia welding kan. Welding tu kan. Jadi macam mana kita nak buat penilaian? Ada yang kata menggunakan video. Tapi contoh benda tu tak ada kat rumah. Jadi benda tu kadang ada beberapa isu lah yang pernah untuk nilai secara online. Jadi mungkin doktor ada cadangan pandangan sebagainya. Baik. Pun satu soalan yang sangat baik. Pun memang kita itulah satu dulu hadapi benda yang sama juga. Bagaimana nak nilai tu dalam program-program ataupun khusus praktikal yang mana memerlukan alat khusus ataupun apparatus khas kan. Yang apparatus memang tak ada kan. Tak ada kat rumah. Nak gimpal pun tak ada gimpal. Basic gimpal tak ada kan. Bukan kata gimpal. Elektron pun tak ada kat rumah. Kan. Macam mana? Tak ada kat rumah. So, kalau berdua ada, kita boleh buat kat rumah. Kita rakamkan. Jadi kan, lepas tu hantar rakaman tu berserta dengan laporan dia atau report dia, berserta dengan bukti-bukti, evidence, bentuk gambar, video sebenarnya kan. Boleh pakai. Apple tu tak ada. This way, kalau case macam ni, lazimnya kita guna flip dia. Flip assessment. Bila masa dia ada. Bila masa dia boleh hadir ke tempat yang nak nilai tu. Satu. Mana kata kat poli ada dekat batu apabila waktu sesuai dia boleh hadir ataupun dia bersedia. But konsep dia tau. Flip assessment tu konsep dia menggunakan pakai konsep dari personalized assessment. Iaitu apabila dah dia bersedia untuk nilai, dia boleh datang untuk dinilai. Kena hadir tempat yang ada dekat batu. Sebelum tu konten-konten tu kita sediakan bentuk online.
Dan bila dia datang tu, dia akan datang on practical, dia hanya sikit lah. Masa yang digunakan untuk makmal tu sekejap je lah. Dia tak ada lah. Jadi gitu. Ya, betul. Jadi waktu kita Katakan, ada beberapa soalan lagi. Okay, okey, jadi soalan lagi saya jawabkan. itu yang pertama dah, yang pertama. Tapi yang kedua, cara kedua, tidak boleh, sebab tu saya sebut tadi awal collaboration. Ada kerjasama dengan partner luar, iaitu industri. Industri collaboration, kita akan ada program based work based learning kan. Kenapa tidak kita gunakan peluang-peluang itu ataupun ruang-ruang yang ada tu untuk laksanakan perkara itu, work based learning tu kan. uh, Libatkan industri yang berhati yang berdekatan, libatkan, why not? Di situ mereka boleh melatih ataupun boleh di-assess ketika dia berada di tempat yang ada alat aparatus itu. Itu cara kedua. Sebab dalam laporan World Bank juga ada menunjukkan contoh-contoh bagaimana mereka laksanakan usaha-usaha itu di beberapa buah negara lah. Okay. Itu saya harap dapat menjawab Doktor. Jadi kita ada lagi soalan. Banyak soalan kita masuk ni. How about privacy and safety issue? Maknanya apa dari segi privacy dengan safety issue dalam penilaian online ni dari segi pendapat doktor. Sebab ni kadang kita online ni kadang orang ni online ni biasa macam ABCD soalan pilihan multiple choice. Kadang-kadang kita online ni dia biasalah kadang orang ni boleh send, dia boleh capture betul. Okay, kita kawan kau capture gambar, ada send WhatsApp dia boleh. Jadi macam mana untuk kita cover privacy and safety issue ni lah dalam, sebab kita bila belajar dalam assessment online ni banyak isu orang kata ramai pelajar tu dapat markah tinggi. Compare with masa kita buat secara tradisional yang kita periksa di rumah, periksa di dewan sebagainya. Jadi banyak isu dan banyak, walaupun ada soalan tu dia ubah ke atas bawah ke apa, pelajar kita ni pun cemerlang. Dia pun strategi kan. Dia strategi susun dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak untuk isu ini betul? Okey. Kalau isu-isu dah kita panggil plagiat lah kerja meniru lah kita meniru kan. Itu kalau berkaitan teknologi yang ada ni memang panjang saya akui kalau kita lebih hebat lagi dalam plagiat meniru dan sebagainya kan. Sebenarnya perkara ini sebagainya kan dibuat kajian awal perkara ini diberlakukan apa tindakan-tindakan yang telah sedang diambil ada yang mengusulkan supaya telah dibuat oleh beberapa institusi iaitu mencari alternatif wilayah lain untuk akhir. Bukan menggunakan cara online itu dalam dapat soalan-soalan bentuk objek itu bimbang bahawa dia akan bentuk ataupun AC dia malahan dia boleh copy and paste daripada sumber lain. Dia betul yang baru kau ada bahasa Inggeris, dia translate, kau ada bahasa Indonesia, masuk ke dalam dia apa kan. Dia baca, kan? Kau kan? Itu isu yang sangat besar. Kalau ingat beberapa dua tahun yang lepas, kes satu laman web, laman web, orang boleh hantar soalan dan juga jawapan dia bersimpan. Orang lain boleh ambil soalan, boleh dapatkan search keluar sebiji soalan tu dan boleh dapat jawapan yang betul. Ada dalam web tu. Dia dah blok. Tapi kalau macam mana nak kawal pelajar ni, antara lain kalau tu adalah dia kena video lah. Video. Pelajar dengan biasa tu, ini memang dari segi praktikalnya, gua pastikan agak sukar lah begitu kan. Exam, pelajar diwajibkan ada video. Kat belakang dia, di kanan dia. Nampak dia buat apa. Tetapkan syarat. Tak boleh buka apa pelbagai ataupun dia boleh kontrol. Dia masuk dalam laman tu yang ditetapkan untuk akhir tu, dia boleh kontrol dia boleh sistem tu supaya dia tak boleh search kat luar tu. Yang kedua, pasangkan dengan device lain, video ke tekan. Video ke webcam ke lain yang boleh mempamerkan situasi dia dengan buat periksa tu, situasi belakang dia, sebab kita nampak kalau 40 minit lah boleh melakukan tu supaya dia ada rasa was-was. Macam sistem proctoring maknanya macam proctoring macam orang ambil TOEFL dan sebagainya kan. Ya, betul. Jadi kita gunakan proctoring. Kalau tuan-tuan perempuan dia yang dalam kita punya webinar ni, kita ada satu sistem proctoring dan
makluman untuk kita punya learning management system untuk next semester ni kita akan cubalah untuk letakkan sistem proctoring tu untuk Yes. kita bantu. Boleh tengoklah pelajar kita dia tak boleh copy paste. Dia mana dia dah buka dia punya apa tu kita boleh tengok. Tu satu sistem ni lah. Jadi kita pun masa kita pun amat mencemburu kita punya time pun dah apa. Jadi saya tengok ada beberapa soalan lagi. Ada beberapa soalan daripada Nigeria ada ni from Haruna Review nama tu. Halo, How Dr. can we Hana. evaluate how can we evaluate students' technical skills through the online learning? Macam kita boleh apa? Kita boleh evaluate our student kan? Yes, yes. Apa videos kita boleh guna Yeah, flip assessment. Flip assessment. yes. That's right, 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 right. So to respond to the Haruna is my actually is my ex-student, Dr. Haruna, Yeah. from Nigeria. Yeah. Okay, Dr. Haruna, to answer your question, then I think there's a lot of alternative you can use to evaluate technical or skill, practical skill to our students to online, basically, for example, as I said, or we use the Leo, which is like the evidence of the learning or the activities or uh, studying, and then they put it in the portfolio, and they can send to us in form of e-learning. Then we evaluate evaluate through the e-portfolio. First, second, we can do as I said, we can do the flip assessment. When the student available to come to to center of training, so they do at that time, and we will as usual. Yeah, I think that I have answered your question, Dr. Rabiu Haruna. Okay, Okay, Doctor. kepada Haruna, I hope our presenter kita dah habis semua part tu Kita time kita pun apa dah cukup time jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada Profesor Mahdia Teknologi Dr. Mat Safarin yang telah bagi info satu presentation yang baik lah. Dan saya ingin simpulkan bahawa kita punya penggunaan teknologi sangat penting lah untuk kita menilai kita punya pelajar ini. Teknologi ni dia ada pelbagai, tools tu ada pelbagai dan kita boleh pilih mana yang sesuai dan perancangan kita penting lah seperti tadi kita buat flip assessment dan penting lah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada doktor dan saya mohonlah tuan-tuan dan puan tolong fill isi borang ada link di bawah tu. Minta setia boleh copy paste balik semula link untuk kita ngisi untuk dapatkan kita punya e-certificate. E-certificate yang tuan-tuan boleh dapat e-certificate ni kalau kita combine dia boleh dapat one day lah kalau untuk kami sistem ni doktor. Dia combine 2 hours dia kalau dalam 5 hours kita boleh claim as 1 hari. That's good. Kalau dapat 5 tu dia one day lah. Jadi tuan-tuan perempuan nanti kita video kita punya sesi ni mungkin ada masalah internet or everything. Tuan-tuan nanti boleh dapatkan di set.edu.my kita punya mungkin dalam esok lusa kita akan masukkan lah. Jadi juga terima kasih kepada doktor. Semoga kita dapat manfaat lah daripada kita punya sesi webinar pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi Terima kasih doktor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, betul video. Okay.